It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Kebanyakan yang pergi Pakistan dia nak pergi ke Kunjerat Pass, which is border antara China dengan Pakistan. Okay. So ada itu apa yang kat paling dia tak ada apa pun, cuma yang paling best dekat orang kata Kunjerat Pass tu, dia ada mesin ATM yang paling tinggi dekat dunia. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Okay guys, kita bertemu lagi dalam Big Story Podcast episod yang ke-7, bahagian yang kedua bersama tetamu kita pada hari ini, Pali. Tadi kita dah cerita pasal background dia dan pengalaman dia bekerja, dan disebabkan nature dia yang suka berjumpa orang, buat PR dengan orang. So dia ada satu business yang dijalankan yang aku minat, cuma aku tak ada masa nak venture into this kind of business. Kita teruskan perbualan kita dengan tetamu kita pada hari ini, Pali, pasal business dia. Apa business kau buat tu? Alright, so untuk business yang selepas aku kerja tu, first kali benda ni tak terlintas pun nak buat sebenarnya. Dia jadikan cerita sebab aku suka bercuti. So aku suka bercuti. Kaya dan lah. Macam mana? Kaya lah kau. Alhamdulillah lah. Kau masih single kan? Masih single sekarang ni. Itu banyak duit tu. Jangan. Tapi daripada banyak duit, tapi aku buat benda tu bukan daripada duit modal yang aku keluarkan. So orang kata kita bercuti, tapi bukan aku yang keluarkan duit. Orang lain bayar. So orang lain yang bayarkan lah. Okay, tempat pertama yang kau rasa kau bercuti lah, bukan family bawa ke apa, maksudnya kau yang pergi, tempat pertama kau pergi. Okay, tempat yang pertama aku pernah pergi, aku ingat sekarang ni 2015 adalah Hat Nyai. Itu tempat pertama? Itu tempat yang pertama. Bukan dalam Malaysia lah maksudnya? Bukan. Nak ikutkan dalam Malaysia, aku tak pernah bercuti. That's like kau tak menyambut seruan kerajaan untuk cuti Malaysia lah? Tak ada. Memang tak pernah. Sejujurnya hari ni aku buat pengakuan yang aku tak pernah bercuti dalam mana-mana pulau dekat Malaysia. Okay, what? Tak ada cuti dalam Malaysia. Tapi ada cerita kenapa aku pergi Hat Nyai tu. Okay. First destination. Destination. Kau rasa okay, inilah yang orang cakap holiday ni, bercuti ni, inilah travel ni, inilah. Hat Nyai Hat Nyai. Berapa lama pergi? Ya, maksudnya tempoh ni lah. Okay, tempoh tu tak lama, sekejap je, dalam seminggu tak silap aku. Okay. Tapi sebenarnya ada tujuan asal sebenarnya pergi Hat Nyai tu. Kalau nak ikutkan tahun 2000 jangan. 2014 aku aktif dalam bidang larian ataupun bidang aku ingat kan kau nak sebut Muay Thai tadi. Memang aktif marathon. Alright. Okay. So memang gila-gila, memang berlari. Mostly event dekat Malaysia waktu tu. Okay, semua aku join dekat Malaysia lah. Macam Standard Chartered yang paling besar lah, event paling besar Standard Chartered. Okay, so nak pendekkan cerita, budak-budak running ni lah yang ajak aku, why not kita pergi. Ada tournament dekat Hat Nyai. So itulah first yang aku keluar. Tapi tournament tu sehari je lah. Tournament sehari lah. Yang lain semua berfoya-foya lah. Pergi ramai-ramai lah. Pergi ramai-ramai. 2015 itu first yang aku cop pasport semua, first time buat pasport semua. Tu soalan aku. First destination yang kau buat pasport untuk pergi tu. Betul. Itulah Hat Nyai yang aku ingat sampai sekarang. Dan benda tu jadi event berterusan. Setiap tahun kau pergi Hat Nyai? Setiap tahun. Lepas tu pergi Hat Nyai. Sebab dia setahun sekali kan event kan. Okay. Alright. Lepas pada tu baru start pergi ke tempat-tempat lain pula. Kalau nak ikutkan, waktu tu aku belum officially buat business lagi. Kalau nak ikutkan, business apa kau buat ni sebenarnya? Kena bagi tahu lah. Business apa sebenarnya yang tak tahu, kita buat orang kata aku adalah freelance traveller lah. Okay, freelance tour agencies. Okay, waktu tu belum daftar lagi. Kira secara ringkasnya, kalau kau perlu menerangkan kepada budak umur 10 tahun, apa business kau buat? Macam mana kau nak terangkan kepada budak umur 10 tahun apa bisnes kau? Macam mana aku cakap?
Adanya. Kata freelance apa semua. Tengok budak tak faham lah. Macam mana menerangkan secara ringkas apa bisnes kau buat ni? Macam mana lah orang kata bercuti bahasa sambil mudah. buat duit. Macam tu lah kot. Bercuti sambil buat duit. Budak 10 tahun tak faham lagi Tak tu. faham lagi. Bercuti sambil buat duit ni. Macam mana secara ringkas kau nak terangkan? Macam mana nanti mungkin kita boleh fikir Kau bawa orang. Kau bawa orang daripada sini. pergi. Ke kau tunggu kat sana? Ikut keadaan. Tapi mostly aku akan bawa daripada sini. Bawa orang bercuti Bawa orang cuti. dan jadi tour guide diorang. Yes, jadi tour betul. guide sekali kan? Senang cerita bawa orang cuti lah kan. So lagi senang kan. So itu adalah kejayaan aku 2015 waktu tu. Start 2015 lah. Tapi sebelum tu juga awal tadi pasal aku cakap aku kerja dekat hotel kan. So pendek cerita, selepas hotel aku kerja dekat bahagian legal. Okay. Bahagian guaman. Okay, pendek cerita aku punya bos tu jenis suka bercuti juga. Okay. So Dia in the bawa same, kau ke? macam mana? Dia bawa kau ke? Tak, belum lagi. Cuma kau tengok tapi dia memang lah. kita orang memang orang kata berinteraksi antara bos tu memang rapat lah. Maknanya Masa kau tengok dia pergi bercuti, kau rasa macam style yes. juga Jadi orang kaya pergi Betul. bercuti, bos pergi bercuti ni kan. Apa yang bestnya pergi bercuti, betul kau teringin nak pergi betul. bercuti lah kan. So walaupun aku minta cuti pun memang aku bagi tahu, okay bos, saya nak pergi bercuti. Memang direct. Bukannya hal keluarga yang kita selalu tahu sampai hanya kan tu tak, memang kita orang beritahu, bos aku nak pergi ni, aku ada marathon ni, nak pergi Hanyai. Okay, approve. Sebab waktu tu company tu kecil. Dia pun tahu dia pun jenis orang yang pergi bercuti. Betul. So dia faham lah. So memang dia faham lah. So sepanjang waktu 2015 tu aku masih bekerja. Aku bekerja kat situ dalam 5 tahun. In the same time aku buat, umur kau berapa sebenarnya Fadil? aku sekarang ni 30. 30? Sekarang ni 30. So waktu kerja dekat legal tu, sambil-sambil tu aku buat benda yang sama. So sebenarnya aku berhenti daripada Maksudnya legal. dah mula ambil upah bawa orang pergi. Yes. So pendek cerita, bos aku yang bagi encourage untuk berhenti dan buat bisnes sendiri. Pendek cerita. Kira memang kau dia nampak. Kau dihalau dari kitchen secara halus dan dihalau daripada Mungkin law lah. firm secara halus kan, kan? Tapi benda tu bagus lah bagi aku. Sebab sampai sekarang benda tu agak berbaloi lah apa yang aku buat. Okay. So tu pendek cerita lah. First destination yang kau bawa orang, maksudnya kau dibayar untuk bawa orang pergi tempat tu, mana? First adalah Hanyai itulah. So, Hanyai. which is aku dah selalu banyak kali. So itu adalah destinasi yang kau pertama. pergi ni bukan untuk maraton lah. Kau bawa orang pergi. Lepas tu dah. Dan kau dibayar untuk bawa dia pergi. Betul. Lepas tu. Siapa tu? Orang terdekat ke ataupun orang kau tak kenal? Orang yang tak kenal. Tak kenal? Memang orang yang tak kenal. Lepas tu sebab kebanyakan aku aktif dekat social media, dekat mostly Facebook lah. Okay, so apa perjalanan yang aku buat, semua aku akan upload kat situ lah. Kemungkinan kat situ rezeki berpalit kat situ lah kan. Orang tengok, orang nampak. Dan orang kata bagi kepercayaan untuk bawa lah benda tu. Okay, so itu adalah destinasi yang pertama. Dan pendek cerita, aku ada jumpa kenalan yang memang aktif orang kata dalam bidang travel ni. Dan dia pegang lah. Dia bawa aku masuk dalam company dia. Okay. Terus daripada situ kau bawa orang ke destinasi-destinasi yang lain lah. Betul. Berapa banyak negeri total yang kau pernah pergi? Negeri pula, negara. Aku tak terkira. Tapi ni aku bagi tahu awal, aku bukan traveller penegak traveller. Ramai lagi yang lagi hebat. Tapi bagi aku rasa kurang daripada 20 lah. Kurang daripada 20. Kalau negara-negara ni kau confident boleh bawa orang pergi lah. Betul. 20 negara kurang daripada 20. Sampai 20 negara aku pergi lagi. Aku tak sampai 20 lagi. InsyaAllah nanti kita boleh pergi. Okay, dalam banyak-banyak negara apa macam teka-teki lah dalam banyak-banyak negara yang kau bawa orang pergi ni, negara mana yang best pada kau? Bawa orang pergi ataupun aku yang sendiri tengok? Okay, kalau kau sendiri tengok? Sendirilah, daripada mata sendirilah. Dalam banyak sepanjang aku daripada 2015 sampai terakhir sekali yang sebelum COVID 2019.
Aku paling suka dan paling nak sangat dan aku akan pergi lagi sekali, boleh tak buat 2? 1 ke 2? 1 je. Satu. Alamak, tak boleh lah. So antara 2 ni je. Apa? Okay, first adalah Iran dan lagi satu adalah Pakistan. Ini je 2 yang aku terkejut lah nak jawapan tu. Okay. Okay, soalan kedua. Sebelum aku tanya soalan susulan untuk tu. Nervous Soalan ni. kedua. Dalam banyak-banyak negara teka-teki. Dalam banyak-banyak negara mana yang kau rasa kau boleh imagine kau duduk dekat negara tu? For good lah maksudnya. For good Kalau kau nak migrate daripada Malaysia, pergi ke negara ni, kau rasa kau boleh imagine kau duduk situ dan kau happy. Masih lagi jawapan yang sama ke tak? Tak. Jawapan lain. Tu menarik dia. So negara yang aku pernah buat lah benda ni. Aku pernah fikir sendiri dan aku pernah tulis dan aku tak pernah post lagi. Negara yang aku nak stay for good, reside dekat situ lah. kan? Negara Brunei. Brunei Okay, Brunei yang paling aku nak sangat duduk dan aku akan stay kat situ. Okay. Soalan ketiga dalam banyak-banyak negara mana yang kau pernah pergi lah 20 ni kan? Dalam banyak-banyak negara mana yang kau rasa macam paling kau tak favor lah, bukanlah benci kan, maksudnya kau rasa tak berapa best lah. Okay. Itu langsung tak ada jawapan tu. Sebab bagi aku semua negara kau belum pernah pergi negara yang tak best lagi pada kau. Bagi aku sebab benda bukan yang kita hadapi selama hari-hari. So bagi aku sesuatu benda tu, pengalaman tak best tu memang banyak lah. Tapi bagi aku tak best yang tak nak pergi lagi sekali tu tak ada bagi aku. Semua memang kecuali Singapura kot. Kenapa? Sebab mahal kot. Sebab mahal lah. Sebab negara dia tak bagus. Benda tak ada apa-apa kan. So minta maaf orang Singapura, tapi bagi aku itu sekali je lah. Brunei tak mahal? Brunei mahal. Dia sama dengan Singapura. Tapi dari segi lifestyle, kau masih mampu lagi hidup. Okay. Untuk sustain life kau kat situ betul. Masih mampu lah. Okay. Dalam banyak-banyak negara ni ada lagi makanan apa yang kau makan kau rasa sedap, dan dari negara mana makanan tu? Aku nak bagi tahu spesifik, aku agak kurang sikit nama tu, tapi yang paling sedap dan paling aku nak makan lagi sekali adalah Pakistan, which is dia macam buat macam skewer. Macam skewer yang kita makan kat kedai Arab tu kan, tapi dia daging orang panggil daging yak. Apa seladang yang dia daging dia macam lembu tapi ada bulu-bulu panjang tu. Sebab dia negara 4 musim. Dia memang ada dekat bahagian-bahagian gunung saja, yang gunung bersalji. Bahagian yang filem apa? Filem apa saya lupa. Nama yang budak kecil yang dengan siapa? Dengan Samahan ni Bajiri Bajan. Tu yang kat situ lah. Yes. So itu mungkin sebab environment dia tu dan makan benda yang dipanggang mungkin jadi sedap kot. Aku bukan environment tu biasalah, tapi dari segi tekstur daging tu memang sangat-sangat manis. Makan macam mana? Dia cecah dengan apa-apa ke? Tak ada cecah apa-apa. Makan gitu sebab aku ingat sekali dekat Pakistan, kita orang pun benda tu kebetulan, memang tak pernah plan. Kita orang berhenti tepi jalan. Kita orang tanya apa yang ada, sebab waktu tu memang lapar gila. Sebab kita orang ride motor. So ride motor just berhenti randomly sebab ingat nak minum teh. So tengok dia panggang, tanya dia apa benda. Lepas tu kebetulan binatang tu ada kat situ. So dia tunjuk. Apa tu? Okey lah, cuba lah. Mula belilah seorang satu, sebab kita 4 orang. So cubalah sebab benda tu murah dan benda tu portion besar. Seorang satu skewer tu. Satu skewer tu ada 5 cube. 5 tu lah. So memang besar lah. Kalau kat sini dah 20 lebih. Kat sana kalau kita convert baru RM6. So punya lah tamak kau makan mula seorang satu. Okay, bila dah rasa dah makan, lepas tu kita order seorang 10. Waktu tu memang makan itu saja. Memang tak dapat lah kat sini benda tu kan, sebab binatang tu pun tak ada. Mungkin tak ada, tapi rasanya benda tu frozen lah saya rasa. Mungkin. Tapi memang sepanjang saya pergi yang Four Seasons yang saya pernah nampak, memang dekat Four Seasons je yang ada. Itu makanan yang
kau paling ingat kau sampai rasa, sekarang. Sedap yang benda ni aku nak makan lagi. Dan Dari Pakistan aku pun imagine aku tengah duduk kat situ sekarang. Sebab dia berlatarkan belakang gunung. Tapi berisiko tak travel ke Pakistan? Yes, sejujurnya memang sangat-sangat berisiko. That's why kalau nak ikutkan siapa nak masuk Pakistan tu, dia kena ikut authorize yang orang kata travel agency yang authorize lah. Okay. Sebab bukan dia sebarang boleh langgar dia masuk lah. Bukanlah sebab mungkin sebab ikutkan sebelum ni kita orang langgar juga sebab member tu dia ada kenalan dekat sana. Okay. Tapi bila aku fikir balik, yes, sebab apa? Sebab dia agak kurang facilities untuk kau nak bergerak tu. Unless kalau kau ada lesen. Jauh tempat antara satu tempat. Memang sangat-sangat jauh. Between kau nak pergi ke bandar pun makan masa 6 jam. 6 jam 7 jam. So itu antara satu. Tapi selalu orang bandar. pergi Pakistan orang pergi mana? Okay, kebanyakan yang pergi Pakistan dia nak pergi ke Gujarat Pass, which is border antara China dengan Pakistan. Okay. So ada itu yang paling dia tak ada apa pun, cuma yang paling best dekat orang kata Gujarat Pass tu, dia ada mesin ATM yang paling tinggi dekat dunia. Dekat mana? Atas gunung? Dekat atas gunung. Kira attitude dia, saya tak ingat attitude dia berapa, tapi itu adalah mesin ATM paling tinggi dekat dunia. So boleh search dekat orang kata Google atau YouTube, dekat Pakistan. Dekat sebelah border je. Ini tempat sejuk lah ni. Tempat sejuk. Okay. Soalan seterusnya aku nak tahu, di setiap negara yang kau pernah pergi ni, kau dapat kawan tak di setiap negara? Sampai sekarang memang dapat kawan lah. Setiap bagi tu aku cakap aku ni jenis suka. Bukannya sini. Bukannya kawan orang Malaysia duduk sana tau. Betul. Orang sana. Ada. Lokal. Ada. So aku ni jenis suka, ialah macam tadi aku dah bagi tahu, aku jenis suka ramah. Jenis yang kenal orang, jenis yang suka bercakap. So kebanyakannya aku akan buat kawan lah benda-benda tu. So lokal macam contoh Pakistan. Sebab apa? Sebab member tu dia kenal juga lokal dan dia buat sewa motor. Okay. Kat situ lah kita buat kenalan. So setiap daerah tu kita buat kawan. Dan sampai satu tahap tu ada yang kita orang jumpa seseorang yang dekat Pakistan tu, dia kerja dekat sini. Yang kan nak jadi bini ke apa? Tak lah, lelaki lah. So rupanya dia kerja kat sini, dekat Maidin, dekat Johor. Dia pernah kerja dekat sini? Dia memang kerja. Waktu tu dia memang balik bercuti. Menarik Sebab ceritanya, pendek cerita, waktu tu kita orang tengah berhenti dekat stesen minyak. Dekat motor tu kita orang akan letak bendera Malaysia lah. Okay. Memang kena letak ke saja je lah, saja je. Tapi memang. Pakistan kalau nampak Malaysia dia okey kan? Memang sangat okey. Memang kan? Orang akan horn, orang akan panggil. Macam boleh. Macam tu lah. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab diorang nampak bendera je. Dia cakap Malaysia boleh ke dia cakap satu Malaysia? Malaysia boleh. Malaysia boleh. So itu saya dah cakap sebenarnya. So kebanyakan akan cakap macam tu. Dia kenal. Dia suka kan? Diorang akan kenal lah, kan? So memang diorang akan horn, diorang akan say hi, memang bagi salam apa semua. So pendek cerita yang kita orang kenal seorang ni, kita orang tengah berhenti, tengah minum teh. Kita orang macam ada dengar orang cakap Melayu. Sebab mostly kat sana diorang bahasa Inggeris. Sekejap. Kau cakap daripada tadi kau cerita kau jalan je, kau berhenti nak minum teh. Yes. Sebab teh tu teh macam mana? Teh ke? Teh tarik. Chai ha? Chai macam chai lah. So kat situ memang sedap, memang sedap gila. Sejuk. Yes. So memang itu kita punya booster lah. Macam mana kotor ke tak kotor. Betul. Sedap Aku bayangkan pun dah sedap. Sebab kesihatan tu orang kata kebersihan tu kita pandang tepi lah. Tapi sebab memang dari segi dia punya kualiti teh tu lah memang sedap. So asal berhenti, air lain memang kita tak ambil lah. Semua memang teh saja. Tadi aku dengar kau jalan je berhenti je minum teh. Betul. Alright. Okay, so pendek cerita, kita orang dengar ada orang cakap Melayu tau. Bang daripada mana ni? Kita pandang fasih sangat dia punya bahasa Melayu tu. Sebab yang lain kita dengar semua bahasa Inggeris. Dia tengah bercakap dengan siapa? Orang lain lah. Rupanya memang dia cakap dengan kita orang. Dia tengah tanya kau? So that's why kita orang ingat orang Melayu, orang kita, orang Malaysia ke kat situ. Sebab sepanjang perjalanan kita tak pernah jumpa lagi. So memang mostly is local lah. So kita pandang belakang. Bang daripada mana? Macam dia punya fasih bahasa Melayu tu. Macam kita bercakap macam ni. Alas lah kalau kau macam pelat ke, kita faham lah. So macam you boleh cakap Melayu? Macam tu lah. Yelah sebab saya kerja dekat Maidin, Johor Bahru. Macam tu lah. Rupanya dia balik itu daripada 5 tahun.
tu first dia nak balik kampung lah. nak balik kampung. Tapi dia nak balik ke JB balik lah. Belum. Itu baru dah sampai ke Pakistan. So waktu kita orang pergi tu nak sambut Raya Korban. Oh, okay. So memang kebetulan dia balik Pakistan dia balik tu untuk Raya Korban lah juga. Oh, betul. Sembang panjang lah dengan dia. Memang sembang panjang. Kita orang pun tak ada nak lama sebab nak teruskan perjalanan sebab ada masa lagi 3 jam sebelum jalan gelap. Oh. Sebab kita berhenti sekejap waktu tu. Tapi sampai sekarang kau keep in touch dengan dia? Ada Facebook dia. Oh, menarik Memang ada sampai sekarang. Dan dia pun dah balik Malaysia juga. Oh. Nama dia Kurban tak silap saya. Nama dia Korban? Korban juga. So dia balik untuk Raya Korban. Dia memang fasih bahasa Melayu. Okay. So bila dah kenal apa semua, dan dia pun ajak datang rumah waktu tu. Kebetulan pun kita orang punya route tu pun sama, satu jalan. So dia ajak datang beraya. Itu first experience yang kita orang rasa lah benda-benda tu. Okay, daripada banyak negara tadi, negara apa yang kau pernah pergi ni nak kena sebut? Negara apa? Alamak, banyaknya. Okay, kita ambil Asia dululah. Brunei, Indonesia, Singapura, Filipina, South Korea, Hong Kong. Banyaknya. China. Lagi apa lagi? Pakistan, Iran, Turki, South Korea lah. South Korea, Japan, apa lagi saya pun dah tak ingat lah. Nanti kena check pasport balik. Banyak agak Aku kenal kau. Maksudnya aku sedar yang kau buat benda ni, travel apa semua ni, start kau buat Korea lah. Yes. Saya buat Korea. Aku rasa macam banyak kali kau pergi Korea. Betul lah? Betul. Aku yang perasan macam tu. Kalau ikutkan kita punya strong lah. Orang kata strong punya route untuk klien tu banyak, which is Korea lah. Sebab waktu tu zaman-zaman K-pop yang gila-gila K-pop. Waktu zaman Winter Sonata, lepas Winter Sonata macam drama, ikut drama lah kan. So sejujurnya kebanyakan aku habis 5 tahun ke 4 tahun memang kebanyakannya dekat Korea. Dari banyak negara kau pergi ni, ada peluang bisnes kau dapat daripada sana yang kau boleh buat? Daripada Korea ke ataupun negara lain? Negara mana-mana negara lah. Yang kebanyakan yang secara orang kata dia offer ke, ataupun kau sendiri nampak ni boleh buat bisnes ni? Yang aku sendiri nampak dekat Brunei lah. Brunei? Brunei banyak tu Brunei. Brunei. Kenapa? So nak ikutkan Brunei, dia adalah negara yang ni sejujurnya yang belum ikut trend kita. Okay, dia masih lagi ke belakang sedikit. Dan kat situ kita ada potential untuk bawa masuk pelbagai barang, jenis barangan yang maksudnya ada. Apa yang berjaya di Malaysia sekarang boleh dibawa ke Brunei lepas ni? Yes, betul. So waktu aku dekat Brunei tu, bubble tea ada kat Brunei? Bubble tea ada. Apa yang dekat sekarang ada kat sini? Waktu trend aku pergi tu adalah jenis tudung duck. Boleh ke sebut brand dalam ni? Maksudnya dekat sana tak ada lagi? Yes, waktu tu memang paling susah. Sebab sekarang diorang ikutkan, sebelum ni diorang kebanyakan ni suka pakai tudung bawal. Which is kita dah way jauh dah. Kebanyakan kita trend kat sini adalah shawl. Okay. So itu yang apa yang aku nampak before this. Waktu dekat Brunei waktu tu 3 tahun yang lepas. Mungkin lepas ni kita boleh bawa purdah ke sana. Purdah next tapi belum pernah nampak lagi lah yang berpurdah dekat sana. Aku tak tahulah. Tapi makanan lah, maksudnya makanan yang tengah hype dekat sini, kat Brunei tak ada lagi. Mungkin kita boleh bawa ke Brunei. Mungkin boleh juga. Apa makanan? Sebab apa yang aku tak, sebab apa yang kalau kau cakap pasal makanan ni, apa yang aku pelik dan aku experience sekali, aku tak tahu kenapa kita ambil satu brand ni lah yang memang semua orang makan, which is KFC. Kalau kau bayangkan KFC dekat Brunei dengan KFC dekat Miri yang paling sebelah, berlainan rasa. Dan diorang sanggup pergi ke Miri untuk makan KFC dan instead of makan KFC tu dekat Brunei sendiri. Dan aku alami benda tu. Standard ke? Itu aku tak tahulah kenapa. Tapi kemungkinan ada certain barang. Sebab Brunei ni bagi aku is a country yang
menjaga semua posisi orang kata supply dia lah. So itu yang aku simplifykan benda tu. Mungkin ada certain barangan yang tak boleh dibawa masuk. Ataupun resepi dia so mungkin kelainan sedikit. So itu ni aku cakap based on pengalaman apa yang aku rasa sendiri. Aku ingat aku beli KFC tu dekat kampung Mentiri. Okay, kampung Mentiri, tempat kawasan tu. Dan aku rasa sendiri KFC dia memang tak sedap. Sejujurnya aku cakap. That's why memang kebanyakan aku tanya penduduk kat sana, diorang sanggup pergi ke Miri untuk dapatkan KFC. McD ada, tapi McD aku rasa dia tak ada masalah tu sebab aku rasa benda tu sama. Okay. Aku tengah fikir ni apa benda nak bawa masuk ke Brunei. Tapi apa sebenarnya dekat sana, hype kat sini, diorang suka makan Jollibee. Jollibee tu daripada Filipin. Itu tak masuk kan? Tak ada. Itu paling sedap dekat sana. Dekat Brunei. Jollibee Wendy's ke tu boleh bawa masuk ke? Mungkin juga. Tapi kita bawa masuk Mary Brown ke? Ada ke? Mary Brown tak perasan. Mary Brown tak perasan. Ayam Pak Gembus je. Tapi kita sebenarnya dia tak boleh lawan apa-apa. Sebenarnya makanan tradisional ataupun makanan yang paling setiap rakyat Brunei makan, diorang panggil nasi katuk. Nasi katuk tu macam mana? Nasi katuk tu ada istilah yang sebab sama tak dekat Malaysia? Kalau diikutkan kat sini dia panggil nasi bujang. Nasi bujang. Nasi bujang kat sini nasi kosong, telur dadah dengan sup kosong. Okey. Tapi dekat sana nasi katuk tu istilah nasi bujang tu, nasi putih, ayam seketul, ada sayur dan ada sambal. Oh, macam tu je? Yes, macam tu saja. Aku rasa kan, aku tahu apa makanan kita boleh jual kat Brunei. Kita jual nasi kukus macam kat wok tu. Ataupun kita jual nasi ayam goreng kunyit. Tapi kena make sure benda tu aku rasa boleh pergi ni. Tapi harga kena ni lah. Nak tahu harga dia berapa? Nasi katuk tadi $1. $1 dia sama dengan kita punya RM3 lah. Kalau kita convert RM3 lah. Secara kasarnya RM3. Okay. Sebab dia sama value dengan Singapura. Macam nasi bujang lah. Mesti kena ekonomi sikit. Ini tak ada lah. Kita buat mahal sikit lah. Sedap mesti boleh punya kan. InsyaAllah boleh try. Kau ada contact kat sana? Ada. Semua kita boleh settle. Okay, menarik pengalaman orang yang banyak pergi ke negara-negara lain ni. Sebab aku memang jealous dekat orang yang ada kesempatan untuk travel ke negara-negara lain selain daripada Malaysia. Sebab ada banyak benda kita boleh belajar daripada negara-negara lain, pengalaman kita berjalan di sana dan yang kita boleh bawa balik ke negara sendiri. Kita berhenti setakat ni. Dan lepas ni di bahagian yang ketiga, episod ke-7 ni, aku nak tanya pula, disebabkan pandemik ni, so business travel boleh kata tak boleh buat aktiviti apa-apa langsung. So kita akan cerita apa pula Pali buat bila COVID melanda negara kita dan melanda dunia sebenarnya. Kita akan share cerita ni selepas ni di bahagian yang ketiga. Tunggu. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.